Akan bersama dengan Syuhaida selepas ini. Syuhaida ada cerita seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia. Silakan Syuh. Okey, betul Ridwan. Saya ada lagi perkongsian menarik nak diberikan ataupun dikongsikan bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Macam biasa kita nak bawa anda ke cerita Pagi Langkawi. Katanya kali ini akan berkongsi berkenaan dengan batik. Lazimnya batik ini seringkali dikaitkan dengan negeri-negeri Pantai Timur. Tapi di Langkawi bagaimana agaknya corak? Jom kita sama-sama bersama dengan rakan penyampai kita Nur Zulaikha sudah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Suka untuk saya kongsikan tentang cerita yang menarik di Langkawi iaitu batik buatan tangan di Atma Alam Batik Art Village Langkawi. Jadi bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang cerita ini, saya bawakan tetamu saya iaitu Puan Sada yang merupakan pemilik bagi Atma Alam Batik Art Village Langkawi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jadi batik buatan tangan ni bukan satu perkara yang mudah. Jadi mungkin Puan boleh terangkan keunikan batik buatan tangan yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Kami di sini menggunakan dua teknik. Satu menggunakan batik blok yang dibuat daripada tembaga dan juga lagi kita menggunakan batik janting. Okay. Di sini kita memang memberi perhatian kepada untuk sementara sekarang ni kami membuat pakaian lelaki dan juga pakaian wanita. Teknik blok memang dibuat oleh saudara kita yang di sebelah sana menggunakan tembaga dan juga bahan lilin, ya, lilin yang memang khas untuk batik blok. So, perbezaan antara batik blok dengan batik lukis tangan, batik lukis tangan kita boleh create macam-macam yang kita boleh enjoy untuk nak kita jiwai, kita lukis dan kita boleh create dia punya shading macam lukisan. Tapi batik blok memang kita dah kena ikut blok tu sendiri. Desain yang ada di blok tu sendiri, hanya designer yang akan pandai mengatur kedudukan desain-desain itu untuk dicorakkan dalam baju. Okey, saya difahamkan bahawa batik buatan tangan ini telah beroperasi sejak 1987. Jadi mungkin Puan boleh berkongsi bagaimana Puan boleh menceburi dalam bidang batik ini dan masih kekalkan pembuatan batik sehingga ke hari ini. Sebenarnya saya dan suami saya memang kami ni orang seni. Saya berasal dari Kuala Lumpur dan suami saya berasal dari Kedah dan kami berhijrah ke Langkawi. Sebelum ni suami saya adalah seorang pelukis cat minyak, Azhar Osman, dan banyak bekerja di Public Bank. Selepas itu kami buat decision pilih untuk berhijrah ke Langkawi pada 1987. Waktu tu kami tidak mau duduk di Kuala Lumpur. Jadi kami berhijrah ke Langkawi dan membuat keputusan membuat sesuatu di Langkawi. Dan bermulalah sejarah batik yang kami usahakan sekarang. Cuma saya ni sebenarnya saya tak pandai melukis. Saya cuma pandai menjahit. Saya boleh jahit baju. Tapi disebabkan suami saya pelukis, suami saya membimbing. Baik, terima kasih kepada Puan Sada atas perkongsian tersebut. Jadi saya kira setakat ini sahaja dari cerita Langkawi. Kembali ke Angkasa Puri. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Zulaikha untuk perkongsian cerita pagi dari Langkawi. Alhamdulillah masih ada lagi individu yang mengekalkan tradisi untuk mencanting batik. Banyak metod sebenarnya untuk menggunakan dan untuk mengetahui semua kita setiap hari Khamis pun sentiasa menggunakan busana batik untuk sentiasa memberikan minat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia lebih mendalam dalam batik ini. Okey, saya pada Langkawi, SPM sana sini macam biasa hari ini kita nak bersama dengan Ridwan. Apa agaknya perkongsian hari ini, Ridwan? Terima kasih Syuh. Batik, kalau cerita tentang batik Syuh, kalau dulu biasanya batik Kelantan, Terengganu, tapi sekarang dah dekat Langkawi. Sekarang juga ada juga pengusaha batik di Perak, di negeri-negeri lain. Maksudnya itulah budaya kita yang kita bawakan, kita berjaya untuk sebarkan ke seluruh negara. Baiklah, untuk SPM sana sini ada 4 berita untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan cerita ini. Ini adalah cerita berkaitan dengan ribut yang telah pun berlaku pada hari Jumaat lepas, yang mana sekurang-kurangnya 15 sekolah terjejas ekoran daripada hujan dan lebat.
dan ribut serta yang telah pun melanda beberapa kawasan di ibu negara pada Jumaat lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata Jabatan Kerja Raya JKR sedang menjalankan semakan dan siasatan lanjut bagi mengenal pasti dengan lebih mendalam jenis dan tahap kerosakan. Sekolah yang terjejas membabitkan 7 di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pudu dan 6 di bawah PPD Keramat. JKR sudah menasihatkan pihak sekolah termasuk guru-guru dan pelajar supaya mengelak daripada memasuki kawasan terjejas sehingga keselamatan lokasi berkenaan dipastikan dalam keadaan yang selamat. Ini berkaitan dengan inisiatif Menu Rahmah dan juga inisiatif Payung Rahmah, yang mana inisiatif Menu Rahmah diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN masih mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat, khususnya golongan sasar. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pihak industri termasuk pasaraya juga memberi sokongan penuh sejak inisiatif itu dilancarkan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran inisiatif Payung Rahmah bersama MOG Eyewear di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru. Menerusi inisiatif berkenaan, sebanyak 96 rangkaian kedai cermin mata terlibat dalam melaksana pakej rahmah dengan menawar subsidi harga bagi ujian pemeriksaan mata kepada pelanggan dan harga pembelian cermin mata pada harga RM50 dan RM100. Cerita ketiga berkaitan dengan cerita pendaki kita yang telah pun berjaya untuk menawan Everest. Yang mana kalau kita lihat di sini pendaki solo Ravichandran berjaya menawan gunung tertinggi dunia Everest buat kali keempat dalam ekspedisi Himalaya Sport Everest Lhotse 2023 17 Mei lalu. Namun cubaannya menjadi pendaki pertama negara menawan puncak Lhotse tidak kesampaian. Ia berikutan serangan radang dingin yang dialaminya ketika hanya 200 meter untuk sampai ke puncak keempat tertinggi dunia itu. Kita kembali ke Malaysia, cerita di Selangor. Selangor telah melancarkan bas hop-on, hop-off ataupun ho-ho pertamanya. Ia diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong, khususnya sekitar daerah Sepang. Pelancong boleh merancang perjalanan dan mengunjungi lokasi menarik dengan menikmati keindahan produk pelancongan Selangor. Tiket boleh dibeli melalui aplikasi Go Selangor atau kios yang bertempat di hotel dan lapangan terbang. Jadi itu dia sedikit cerita sana sini untuk kami berikan kepada anda semua.